Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak yang baru sampai, boleh tolong ke kanan sikit Pak. Di situ banyak ada ruang sikit lagi, supaya tak dilangkahi oleh orang lain. Aywa. Boleh sebelah kanan sikit tu. Masih ada tempat. Yang saya hormati pengurus Masjid Nurus Sunnah Sidoarjo, Jawa Timur. Begitu juga yang saya hormati Tuan Imam kita dan juga muadzin Masjid Nurus Sunnah, seluruh pengurus Masjid Nurus Sunnah, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para asatidzah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Begitu juga yang saya hormati tim Firqatun Najiyah ya? Betul, Firqatun Najiyah dan seluruh para penontonnya dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada, sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini sentiasa diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Situ. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini kita masih Allah berikan kesihatan. Kerana ada segelintir kaum muslimin yang pagi ini mereka masih hidup tapi Allah tak bagi kesihatan. Dan yang lebih kita puji Allah Subhanahu Wa Taala yang pada pagi ini Allah bagi kita kesihatan dan Allah masih lembutkan hati kita datang ke rumahnya. Selepas kita buat solat duha, kita duduk dalam majlis ilmu membincangkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat ada segelintir hamba-hamba Allah yang pagi ini mereka hidup sehat tapi menghabiskan masanya untuk bermaksiat pada Allah. Kita masih diizinkan untuk menuntut ilmu. Kita masih diizinkan untuk mendengar ayat Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah berikan ia kefahaman dalam urusan agama ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yang mana dengan ilmu tersebut kita bertabah tunduk dan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah yang di sini biasa nonton Upin Ipin kan? Biasa? Pernah nonton Upin Ipin? Ya. Kalau Upin Ipin itu hanya dalam kartun, dalam TV ya. Ini yang real nih. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, saya harap mudah-mudahan jemaah fahamlah cakap saya. Jemaah faham cakap saya? Faham? Yang tak faham tu angguk juga. Bagilah, senangkan hati tetamu sekali. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini tajuk, apa tajuk tu? Topik kita adalah terlibat dalam lingkaran syaitan.
terlibat dalam lingkaran syaitan. Jemaah, alhamdulillah kita sekarang berada di Masjid Nurus Sunnah. Nur bermakna cahaya, sunnah. Apa tu sunnah? Apa tu sunnah? Kenapa jadi Nurus Sunnah? Kenapa tak Nurul Quran? Tanya pengurus sampainya. Kenapa jadi Nurus Sunnah? Kenapa nak ambil yang number 2? Kenapa tak ambil yang number 1? Bukankah Al-Quran lebih tinggi daripada Sunnah? Kenapa tak ambil yang number 1? Nurul Quran ke? Kenapa jadi Nurul Sunnah? Jemaah, apa agaknya? Takkan kita tanya pula dengan pengurus ya? Kenapa jadi Nurul Sunnah? Jemaah, Sunnah, apa tu Sunnah? Apa yang dibuat oleh Nabi, apa lagi? Apa yang diucapkan oleh Nabi, dan apa yang diiktirafkan oleh Nabi, ditakrirkan oleh Nabi. Walaupun bukan Nabi yang buat, sahabat beliau yang buat, tapi didiami oleh Nabi. Maksudnya apa? Nabi tak komen, atau boleh jadi Nabi puji, tapi Nabi tak buat, maka itu juga termasuk sunnah yang kita kenal dengan sunnah takririyah. Yang jadi masalah dia, kenapa jadi Nurus Sunnah? Kenapa tak jadi Nurul Quran? Balik lagi kita komen. Kenapa tak jadi Nurul Quran? Jemaah, orang kalau seandainya dia belajar sunnah, insya-Allah dia akan berpegang dengan Al-Quran, kerana Al-Quran adalah asas yang pertama. Tapi orang yang berpegang kepada Al-Quran belum tentu ia betul-betul berpegang pada Al-Quran. Boleh jadi Al-Quran separuh dia amalkan, dan sunnah dia dah tinggalkan. Jadi kalau orang yang fokus dengan sunnah, pasti dia juga akan fokus dengan Al-Quran. Kenapa? Kerana apa yang dibuat Nabi, akhlak Nabi itu seperti Al-Quran berjalan. Apa yang dibuat oleh Nabi itu copy paste daripada Al-Quran. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi itu semuanya selari dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu sebabnya Allah katakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang daripada Nabi maka ambil, buatlah, dan apa yang ditegah oleh Nabi tinggalkanlah. Sebab kalau seandainya orang hanya ambil Al-Quran saja, kemudian dia tak ambil sunnah, apa masalahnya? Maka ada orang yang malas solat, lepas tu dia pakai dalil Al-Quran. Dia katakan apa? Untuk apa kita solat? Bukankah orang solat juga celaka? Fawailul lil musallin. Itu dah. Celakalah orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai solatnya. Tengok, lalai pun boleh celaka, apatah lagi di awal waktu tadi. Lebih cepat celakanya. Bukankah orang yang solat itu tujuannya untuk ingat? Aqimis solata li dzikri, dirikanlah solat untuk ingatku. Jadi kalau dah ingat tak perlu lagi solat. Nampak? Pakai Al-Quran, tapi jadi sesat. Tapi kalau kita nak faham macam mana Al-Quran, tengok macam mana cara Nabi SAW mengamalkan. Macam mana Nabi mengajarkan kepada para sahabat, dan seterusnya kepada sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, baru tahu kita macam mana cara pengamalan Al-Quran. Itu sebabnya Al-Quran ni hanya sebut poin-poinnya saja, tak sebut rincian. Contoh, aqimus solah, dirikan solat. Carilah macam mana kaifiat solat. Ada dalam Al-Quran? Tak ada pun. Berapa rakaat kita kena buat, apa yang dibaca ketika rukuk, apa yang dibaca ketika sujud, apa yang dibaca ketika tahiyat, ada? Tak ada. Kalau hanya pegang kepada Al-Quran dan tak tengok macam mana pengamalan Nabi, tak tahu cara solat. Ketika kita orang kaya nak bayar zakat, dalam ayat wa atuz zakah, dirikanlah tunaikanlah zakat. Dalam Al-Quran hanya disebut innamas sadaqatu lil fuqara, orang yang boleh menerima zakat, asnaf yang boleh menerima zakat.
Dan juga dalam Al-Quran larangan orang yang enggan, maksudnya hukuman bagi orang yang enggan membayar zakat. Yauma yuhma alaihi fi nari jahannam. Orang yang enggan mengeluarkan zakat maka hartanya dibakar dalam neraka, lalu itu diberikan, dijadikan setrika untuk setrika tubuh badan kita. Tak ada pun kaifiat zakat. Macam mana kaifiat zakat? Berapa kadar zakat, bila nak dikeluarkan, bila ini, tak ada. Melainkan daripada pengamalan Nabi SAW. Jadi ketika kita nak cari nurus sunnah, nak fokus kepada sunnah, insya-Allah kita automatik akan fokus dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita berada di nurus sunnah, dan mudah-mudahan orang-orang yang mendermakan hartanya untuk menjayakan pembangunan Masjid Nurus Sunnah dan semua aktiviti Nurus Sunnah, Allah kekalkan nikmat iman dan nikmat sunnah dalam dirinya hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sunnah saja pun juga tak cukup. Juga tak cukup. Sebab apa? Kerana syaitan. Kerana syaitan sentiasa menilik kita. Dia mengawasi kita. Jadi syaitan bukan hanya sekedar menggoda orang-orang ahli maksiat, bahkan orang-orang yang dah mengenal sunnah pun juga tak lepas daripada godaan syaitan. Dan sungguh bahawa orang yang dah mengenal sunnah itu jauh lebih dahsyat godaan syaitan kepada mereka berbanding dengan orang ahli maksiat. Lebih besar godaan syaitan kepada orang yang dah mengenal sunnah daripada orang yang ahlu maksiat. Sebab kalau ahlu maksiat, dia tahu tengah maksiat, dia tengah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syaitan tu memang macam tu. Pertama mula-mula dia akan tarik orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, bermaksiat kepada Allah, itu yang diusahakan pertama kali. Tapi jika ini tak berjaya, maka dia biarkan orang beramal. Tapi masalahnya, amalannya itu bercanggah daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga banyak orang yang beramal, banyak beramal, ternyata amalan tersebut salah dan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Kahf, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Adik-adik, ada kajian di belakang? Ada kajian di belakang? Dek. Tengok tu. Allah katakan apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah hai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepadamu orang yang paling rugi amalannya? Maknanya apa? Bukan tak beramal. Dia beramal, tapi masalahnya apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang telah sesat, orang yang salah buat amalan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, tapi mereka merasa bahawa mereka dah berbuat sebaik-baiknya. Dia rasa dah banyak buat baik dah, aku dah banyak buat amalan. Nyatanya tak satu pun diterima oleh Allah. Orang yang tak solat itu jelas dosa. Dah jelas dosa besar. Tapi orang yang solat ternyata lalai dalam solatnya, bahkan berkhayal dalam solatnya sehingga tak membaca Al-Fatihah, ini akan lagi menyesal daripada orang buat maksiat. Kalau orang buat maksiat, jelas aku selama di dunia ni buat jahat. Dia sedar kalau dia itu memang jahat. Ini dah solat, ternyata dalam solat dia selalu berkhayal. Berkhayal. Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar. Menung je. Sampai-sampai tak baca Al-Fatihah. Padahal kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tak sah solat orang yang tak baca Al-Fatihah. Pernah rasa tak jemaah? Syaitan akan buat kita macam ni. Sehingga dalam solat tu kita terbayang-bayang, terkhayal, apa ya tadi? Sampai-sampai kita tak baca Al-Fatihah. Kita rasa bahawa solat kita selalu rajin solat berjemaah. Ternyata tak satu pun diterima oleh Allah. Sebab apa? Tak baca Al-Fatihah.
Sebab Al-Fatihah bukan hanya sekedar apa? Bukan dalam hati. Al-Fatihah itu kena dilafazkan. Jadi ketika seseorang solat tapi solatnya caranya salah, jadi apa masalah? Masalahnya penat beribadat dan menyebabkan ia jadi rugi. Dan ada juga kategori yang ketiga, manusia yang ketika dah buat silap dan salah ditegur merasa lagi ditegur lagi sombong. Contohlah, dia buat suatu amalan. Amalan itu tak selari dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Lepas tu, bro, kau kalau nak beramal macam ni cara yang diajarkan oleh Nabi. Engkau kan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah ni cara Nabi teh. Biarlah, ikut akulah. Yang penting kata tuan guru aku macam ni lah. Aku buat dari atuk nenek aku pun dah macam ni dah buat dah. Takkan salah pula atuk nenek aku. Ternyata seperti ini dah pernah disebutkan oleh apa? Oleh orang-orang Quraisy. Oleh orang-orang Quraisy yang mana mereka membuat syariat-syariat baru, ajaran-ajaran baru yang mereka klaim kalau itu adalah ajaran daripada Nabi Ibrahim. Ketika dinasihati mereka jawab apa? Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang disyariatkan oleh Allah, mereka akan menjawab hanya kami mengikut apa yang kami dapat daripada nenek moyang kami. Jemaah, ada dalam Al-Quran di dalam surah Al-Maidah, dimasuk pada juzuk yang ke-7 itulah. Pernah dahulu orang Quraisy ni mereka mempunyai satu ritual, satu amalan. Amalan ini mereka klaim bahawa ianya adalah daripada apa? Daripada Nabi Ibrahim. Mereka ni kalau seandainya punya unta, tahu unta? Jemaah kenal unta tak? Tahu unta tahu kan unta? Unta. Unta ni kalau unta betina melahirkan anak betina. Unta. Unta lah tu. Ya, unta betina je mah. Unta betina tahu? Unta betina atau unta wanita? Mana satu betul ni? Saya nak tanya juga dengan orang Sidoarjo, mana unta wanita? Perempuan. Betina. Sama lah kita tu. Jangan pula ini untuk akhwat. Jadi unta betina ni kalau dia dah melahirkan 10 anak, lahir anak, kemudian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, maka kemudian 10 anak ni, ini 10 anak unta maksudnya, bukan anak manusia. Anak unta tu semuanya betina tanpa diselingi oleh jantan. Betina yang 1 sampai 10 betina. Faham tak maksud dia? Kalau dah yang 10 kali masih betina juga, maka apa yang dibuat oleh orang kafir Quraisy? Apa ni buat? Mereka belah telinga unta tu, mereka belah. Dan ketika itu mereka haramkan daging unta ni dimakan. Dibebaskan gitu je macam ayam lepas gitu je. Bulunya tak boleh diambil, dagingnya tak boleh dimakan dan dia tak boleh ditunggangi. Ritual ini disebut dengan saibah. Apa nama dia? Saibah. Saibah bukan nama orang Saibah nama ritual dia. Mungkin dia kata ini unta ni tak guna ni, asyik betina je anak dia, jadi rasa tak guna, dikoyak ni. Kemudian kalau seandainya unta yang ke-11, kan unta 10 tadi kan, unta yang ke-11 unta yang ke-10 tadi, yang ke-10 itu, maka yang ke-10 itu pun dibuat macam induknya tadi, dibelah telinganya, dan itu tak boleh lagi dimakan, dibebaskan gitu, tak boleh dimanfaatkan dari unta.
Maka mereka buat ritual seperti ini disebut dengan bahirah. Apa dia? Bahirah. Kemudian kalau mereka punya apa? Punya kibas, tahu kibas? Kambing, domba. Tahu? Domba pun macam tu juga. Kalau seandainya domba betina ni punya anak 10 anak betina aja. Kalau dah 10 kali betina, maka apa? Mereka buat macam tu juga. Mereka koyak, telinga digunting, potongnya, tak boleh dimakan, tak boleh dibiarkan. Kalau pun nak dimakan, hanya dimakan untuk para lelaki saja. Perempuan tak boleh makan. Kecuali dah jadi bangkai, barulah mereka laki dan perempuan boleh makan. Dan ini disebut dengan wasilah. Apa? Wasilah. Tak pernah dengar kan kajian ni kan? Saya rasa tak pernah dengar kajian macam ni. Wasilah. Nanti saya terangkan. Kemudian juga kalau seandainya unta itu apa nama dia? Ada unta jantan. Unta jantan. Unta jantan ini dia dikawinkan dengan unta betina. Unta jantan dikawinkan dengan unta betina, ya kan? Ada tak unta jantan dikawinkan dengan unta jantan? Tak ada geng sonsang di unta. Tak ada geng tulang lunak di geng tulang lunak atau tulang lunak. Geng tulang lunak tak ada di unta. Kadang-kadang manusia pula yang lagi teruk daripada unta. Jemaah pernah tengok tak unta pondan? Pondan tahu? Apa yang macam ni? Apa namanya? Bencong, banci. Ya. Ya kan? Pernah tak tengok unta pondan? Tak pernah kan? Kalau manusia ada tak? Ada. Jika ada unta apa namanya? Unta jantan tadi dikawinkan dengan unta betina, dan setiap kali dikawinkan unta betina, anak yang lahirnya itu selalu betina sampai 10. Maka si jantai tadi, si jantan apa namanya, unta jantan tadi pun diperlakukan yang sama, iaitu dibelah, ini tak boleh dimakan, dibagi bebas, tak boleh ditunggangi. Boleh faham tak? Boleh faham maksudnya? Dan ini ritual ini disebut dengan ham. Bukan hak azazi manusia. Ham, namanya ham. Dan mereka dakwa perkara ini adalah dapat dari atuk nenek moyang mereka, dan ini sampai kepada Nabi Ibrahim. Itu kata mereka. Lalu Allah bantah, ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilati wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Allah tak pernah mensyariatkan itu, bahirah, saibah, wasilah, ham, tak pernah. Akan tetapi orang kafirlah yang mengada-ngada. Lalu mereka jual nama Allah, berdusta atas nama Allah. Mereka berdusta atas nama Allah. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Ramai daripada mereka tak berakal pun, hanya sekedar ikut-ikutan. Hanya sekedar ikut-ikutan. Lalu ketika dibantah oleh Nabi SAW, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau diperintahkan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka akan menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami terima daripada atuk nenek moyang kami. Dan ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 103 sampai 104. Kalau kita comparekan dengan amalan segelintir kaum muslimin hari ini, ada tak yang macam tu? Mereka berdusta atas nama Nabi. Mereka berdusta atas nama Allah. Kononnya cintakan Nabi, tapi ternyata amalan-amalan Yahudi. Ketika ditarik untuk buat amalan seperti mana dibawa oleh Nabi,
tapi mereka tak berpuas hati dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Akhirnya mereka membuat ibadah yang tak diajarkan oleh Nabi. Mereka lebih cintakan apa yang diajarkan oleh tuan guru mereka berbandingkan dengan mencintai apa yang diajarkan oleh Nabi. Ada tak kaum muslimin seperti itu? Banyak di luar. Di Sidoarjo, Jawa Timur tak ada. Yang ada di negeri Konoha. Jemaah. Di sini tak ada, Masya Allah. Atau mungkin di Konoha tak ada, di sini jangan ada. Tak tahulah saya. Sebaliknya kan. Beginilah cara syaitan. Sehingga ketika di hari kiamat, ada orang yang tertunduk malu. Bukan kerana tak beramal, tapi dah banyak amalan, lalu Allah tetap humbankan ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang biasa kita dengar dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Pernah dengar tak? Harap-harap je pernah dengar itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul Ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu tentang hari kiamat? Wujuh yauma idzin khasyi'ah, ketika itu ada wajah-wajah yang tertunduk malu, bersedih. Macam mana tak malu? Di dunia confident, tahu confident? Yakin, aku berada di atas sunnah, aku ni ahlu sunnah wal jamaah. Yakin. Dan amilatun nasibah, dah penat-penat buat ibadah, buat amalan, ternyata tasla naran hamiyah, tetap juga dihumbankan ke dalam neraka. Kenapa? Salah satunya sebab itulah. Sebab merasa tak berpuas hati dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, kita ni ada segelintir kaum muslimin, cuba kita perhatikan. Iya. Oh, di atas. Ada orang-orang apa yang zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa yang dah disebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, ada doa, setiap tindakan ada. Masuk ke tandas, tahu tandas? Toilet. Tandas, kita orang di KL sebut tandas. Tak ada bilik termenung jemaah. Ini kadang-kadang fitnah jemaah. Fitnah. Fitnah. Orang kata, orang Malaysia tu kalau WC tu dikatakan bilik termenung. Memang betul fitnah, betul. Tak ada pun bilik termenung. Carilah. Yang ada apa? Tandas. Betul. Tandas atau toilet. WC memang takkan kenal mereka. Tapi bilik termenung itu adalah iftara. Mengada-ngada kedustaan itu jemaah. Jadi ketika orang nak pergi tandas, keluar daripada tandas, masuk masjid, keluar masjid, nak tidur, bangun daripada tidur, dah ada hadis-hadis yang sahih untuk dibaca, diamalkan, itu pun tak mampu nak mengamalkan. Namun ada segelintir kaum muslimin yang apa yang diajarkan oleh Nabi pun tak settle diamalkan, tapi dia nak apa yang diajarkan oleh tuan guru mereka. Padahal yang diajarkan oleh Nabi merupakan sesuatu yang dijamin diterima oleh Allah. Sementara apa yang diajarkan oleh tuan guru mereka belum tentu diterima oleh Allah. Jika selari dengan Al-Quran dan Sunnah, selamat. Kalau tak selari dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tak selamat. Inilah yang menyebabkan ia menjadi apa? Menjadi bersedih ketika datang hari kiamat. Tapi nasi dah menjadi bubur. Nasi dah menjadi bubur. Nak buat macam mana? Nasi dah jadi bubur. Kalau seandainya nak patah balik ke dunia, tak boleh. Akhirnya terima je lah. Terimalah azab tersebut. Tak apa. Kalau masjid masih lagi terdengar suara kanak-kanak, terdengar suara kanak-kanak, bertuahlah kita, beruntung kita. InsyaAllah tempat ini akan tetap tegak 30 tahun yang akan datang. Tapi kalau tak lagi terdengar suara kanak-kanak saat ini, menangislah jemaah. 30 tahun tempat ini akan hancur, pupus. Tak ada orang yang nak mengimarahkan tempat ini. Biarkanlah adik-adik itu. Adik,
Adik teriak lagi kuat dik. Biar kita dengar suara kanak-kanak dia. Jemaah dikasihi oleh Allah. Dan ada juga orang yang dah mengenal sunnah. Bukan bermakna ia terlepas daripada godaan syaitan. Ia pun juga ia tak lepas dari terlibat dalam godaan syaitan. Maka orang yang dah mengenal sunnah ini pun apa yang dibawa oleh syaitan? Dua je jemaah. Syubhat ataupun syahwat. Dua ini banyak menggelincirkan orang yang dah mengenal sunnah. Syubhat dan syahwat. Syubhat yang merasa dirinya dah aman dengan penampilan. Kerana ada segelintir orang sekarang merasa dengan dah berganti casing. Tahu ganti casing? Yang dahulu tak ada janggut, sekarang dah pelihara janggut. Dahulu isbal, sekarang dah alhamdulillah tak isbal lagi. Dahulu tak pernah pakai songkok, tak pernah pakai kupiah, sekarang dah mula pakai kupiah. Dahulu wanita-wanitanya dahulu dedahkan aurat, sekarang dah mula pakai tudung labuh, jilbab panjang, lepas tu pakai niqab. Tapi merasa aman dari apa? Dari seksa Allah. Aku kan dah kenal sunnah. Akhirnya apa? Merasa aman dengan seksa Allah dan mereka malas menuntut ilmu. Ada kajian-kajian yang selalu dibuat rutin tapi tak nak datang. Ada kajian-kajian rutin tapi tak nak datang. Nanti kajian hanya ada boleh jadi tabligh akbar, itu pun berapa kali setahun. Sehingga dia tak tahu mana satu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, dan tak tahu mana yang dilarang oleh Allah dan Rasul dan mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sehingga ketika dalam ibadah banyak kekeliruan dalam ibadahnya. Ketika dalam bermuamalah banyak perkara-perkara yang bercanggah daripada syariat Islam. Kerana kononnya dia dah mengenal sunnah, lalu kalau buat bisnis mulalah dengan label syariah. Saya tak kena mana-mana, saya tak tahu pun ada yang guna. Buat bisnis, jual beli syariah, kredit syariah, ini syariah, itu syariah. Itu kalau betul-betul syariah, kalau betul-betul patuh syariah. Ternyata yang dibuat satu banyak pelanggaran syariah di dalamnya. Padahal Allah katakan udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam syariah tu, dalam Islam semua. Ketika kita dah buat nama syariah, konsekuensinya adalah betul syariah. Ini kafe syariah. Tahu kafe syariah? Kafe syariah. Lala sekali ternyata ketika ditinjau, ditengok apa yang berlaku, tak ada pun amalan syariah di dalamnya. Dan bahkan juga segelintir di antara kaum muslimin yang ketika berhutang jemaah, lari daripada hutang. Alasannya aku dah berjanggut, insya-Allah selamat. Kemudian ketika mengurus sesuatu yayasan atau mengurus satu komuniti, mengurus satu perkumpulan yang mungkin dia ada dana-dana, kemudian diselewengkan dana. Alasannya tak apalah, sikit je. Aku pun dah mengenal sunnah. Insya-Allah casing aku ni dah menyelamatkan aku daripada neraka Allah. Ini digelincirkan oleh syaitan. Dia tak sedar kalau dia dah digelincirkan oleh syaitan. Faham maksudnya? Perkara-perkara yang tak perlu, perkara-perkara yang itu bukan haknya lalu dipakai. Sekarang saya nak tanya pada jemaah, jika ada kereta itu kereta orang kerja di satu kerajaan, di government, kerja di government, kemudian kerja di government, dan ketika kerja di government tu jemaah, dia ada fasiliti punya government. Kereta dia, motor dia. Biasanya kalau di sini plat dia plat merah. Tahu? Ya kan? Kalau tempat lain plat merah, kalau di sini tak tahu plat apa warnanya. Atau pink atau hijau, saya tak tahu. Merah juga? Okey. Itu punya apa tu? Punya government, pemerintah, betul tak? Walaupun ada orang itu kerja di government, tapi itu hanya digunakan untuk apa? Untuk kepentingan government, untuk kepentingan umat. Lalu kalau seandainya dia nak pergi kenduri atau nak pergi bertamasya dengan ahli keluarga, boleh tak pakai kereta tu jemaah? Tak boleh, haram. Haram pakai kereta tu.
Kerana itu bukan hak antum. Itu bukan hak antum, itu hak siapa? Itu hak umat. Dan ini yang perlu jadi manusia warak. Kita belajar sunnah supaya mengetahui apa yang hak kita dan yang bukan hak kita. Jangan ingatkan benda ni kecil. Bahkan orang yang ketika orang yang melakukan perbuatan dosa di hari kiamat, mereka menyesal, ya laitana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira, di dalam surah Al-Kahf. Ketika mereka melihat buku catatan amalan mereka, yang kecil yang besar semuanya tertulis. Lalu mereka katakan, apa kitab ni semuanya tertulis, dari yang kecil sampai yang besar. Mungkin benda ni nampak simple, alah kecil je Ustaz, biasalah ni, ya kan? Tapi kalau bukan kepentingan kita, maksud bukan kepentingan umat, maka kereta tu tak boleh dipakai. Boleh faham maksudnya? Bukan hanya government, punya masjid pun macam tu juga, punya yayasan macam tu juga, punya apa, kecuali dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan umat. Kalau punya yayasan yang berkaitan dengan aktiviti yayasan, ketika ada contoh dia punya dia nak bawa jalan-jalan anak-anak dia, daripada sewa kereta berapa? 500 sehari. Daripada tu jimatlah sikit. Tak payah sewa, bayang pakai 2 hari, 1 juta. Free, hanya beli minyak saja. Boleh macam ni? Berapa ramai orang yang tergelincir disebabkan ini, jemaah. Merasa apa? Merasa casing ku kan dah bertukar ni. Casing dah bertukar. Aku pun dah banyak membantu ibadah-ibadah sunnah. Aku dah membantu aktiviti-aktiviti sunnah. Lalu dengan semena-menanya, dengan sesuka hatinya boleh dibawa macam tu? Kalah jemaah, tak boleh. Dan inilah perkara syubuhat, perkara yang sebenarnya haram, yang diingatkan sesuatu yang biasa sehingga nampak blur, samar-samar. Dan ini yang banyak yang menggelincirkan orang yang dah mengenal sunnah. Bermuamalah dengan orang curang, janji A tapi yang dibuat B. Dia merasa aman sebab apa? Casingku kan dah berubah. Hati-hati jemaah. Jangan perkara ini berlaku di tengah masyarakat kita. Tambah lagi kalau itu berlaku di tengah keluarga kita atau kita sendiri yang pernah buat macam tu. Jika masalah itu pernah kita buat, bertaubatlah pada Allah, jangan buat lagi. Kenapa? Apabila kita tetap dibuat, maknanya kita dah masuk dalam perangkap syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Syaitan ni bukan, jangankan ikut dia, langkah-langkah dia pun kita tak boleh mengikutnya. Kerana syaitan dia tak menggelincirkan anak cucu Adam dari putih ke hitam on the spot. Dari sini tak. Dia bukan macam ni. Dibuat sedikit, diselewengkan, lama-lama orang itu jadi apa? Jadi tergelincir. Hati-hati. Terutama yang jemaah-jemaah yang mungkin ada pegang jawatan di mana-mana tempat. Mungkin di office, mungkin di tempat kerja, mungkin di yayasan, mungkin di apa. Jangan main-main. Ini contohnya, satu contoh. Kalau saya sebutkan contoh sampai pukul 12 nanti. Kalau saya sebutkan contoh satu-satu sampai pukul 12 ni jemaah. Sebab kajian tu yang seronoknya contoh. Kalau dalil banyak-banyak tak seronok, orang kadang-kadang tak faham. Tapi dengan contoh, oh iya, itu pernah aku buat. Oh iya, dulu aku pernah buat macam tu. Oh iya, jiranku ada buat macam tu. Dengan contoh-contoh itulah. Tapi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hanya sebahagian daripada contoh. Saya tak sebutkan contoh banyak, dan banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang boleh sebutkan, cuma kerana terhadnya masa sampai di situ. Sekarang, kalaupun bukan kerana syubhat, akan terlibat dengan perkara syahwat. Terlibat dengan syahwat. Kemudian WhatsApp orang-orang yang bukan mahram dengan alasan dakwah. Ni dia couple tahu couple? Couple syar'i konon. Tahu couple? Laki perempuan bukan mahram, couple. Apa namanya? Apa namanya yang laki perempuan pergi hilir mudik tu, dia bukan kahwin, belum nikah pun. Apa namanya?
Pacaran tu bukan nama negeri, bukan ya? Ya, pacaran lah kan. Pacar tu pun ini pun ada juga namanya pacar. Okey. Ada orang yang macam tu. Kononnya nak cari jodoh, akhirnya apa? Dia WhatsApp. Assalamualaikum ukhti, apa kabar? Apa kabar ukhti? Dah solat tahajud, kata dia. Malam-malam ni tahajud ni mah. WhatsApp. Waalaikumsalam akhi, terima kasih. Terima kasih atas nasihatnya. Ia ni nak tahajud. Amboi. Perkara ingatkan betul kan ni? Alasan ini ustaz, kita dakwah syaitan ni jemaah. Ini yang pacaran yang dikononnya pacaran syar'i. Kajian dimulakan dengan DJ, samalah ni. Pakai ikhtilat, ada kan? Setiap kajian tu dimula dengan DJ goyang-goyang, joget-joget, ada kan? Di negeri kono ada, di Jawa Timur tak ada. Tak ada Jawa Timur, saya tak pernah tengok. Buktinya tengok saya berbaik je nampak. Mesra, ramah orang Jawa Timur tu, betul. Kalau di negeri kono mungkin ada lah. Mungkin lah. Tapi saya tengok ada. Jadi jemaah dikasih oleh Allah. Apa ni? Atau boleh jadi kononnya dah pakai purdah, tapi kerjanya apa? Kerjanya ganggu laki orang. Kadang-kadang asyik tengok, bandingkan suami dia dengan suami orang. Bang, tengok suami si fulan, suami fulan, tengok dia macam ni. Tengok sementara dia punya suami, dikomparekan antara suami dia dengan suami yang lain. Akhirnya apa? Yang terbayang di minda dia hanyalah suami orang, sementara suami dia tak terbayang. Dengan suami orang, Masya Allah, mesranya, Assalamualaikum. Tapi dengan suami sendiri, abang, jemur kain tu, takkan tak sidai kain tu hari panas di luar sana, buatlah. Dengan suami orang lembut. Alasannya apa? Alasannya dah pakai niqab. Ada tak macam tu? Ada tak macam tu jemaah? Macam banyak yang jadi mangsa di sini jadi. Aku di belakang, jangan buat macam tu ya. Ni nampak banyak jadi mangsa di sini ni. Di sini dia nak luahkan isi hatinya. Di belakang, di rumah belum tentu berani nak luahkan isi hatinya. Ada yang berani, ada yang tak berani. Ada yang Ayub kata banyak, ada yang hanya angguk-angguk aja. Jadi jemaah dikasih oleh Allah. Akhirnya apa? Rosakkan rumah tangga orang. Dan kadang-kadang jemaah, ada juga yang segelintir para suami yang tertarik dengan janda orang, hujung-hujungnya apa? Menjandakan isteri sendiri. Faham? Selamatkan janda orang dan menjandakan isteri sendiri. Ada yang macam tu? Sengajalah senyap. Nanti kalau beria nanti ketahuan di belakang ada yang dengar tu. Jandakan isteri sendiri demi menyelamatkan janda orang lain. Alasannya poligami. Poligami tak ada masalah. Saya tak menafikan pun syariat poligami, sila poligami. Itu kalau apa? Kalau berani. Ni saya tanya pasti nak poligami ke? Ya. Berani ke tak? Itu je jadi masalah. Jadi jemaah dikasih oleh Allah macam itulah. Akhirnya asyik tengok anak dara orang cantik je. Tengok bini dia nampak apa? Nampak tak beautiful. Mestilah cantik anak dara orang, mestilah cantik janda orang. Masalahnya cantik itu ada modal, bro. Engkau tak keluarkan modal untuk beli skincare untuk isteri engkau. Asyik beranak je bini itu tiap tahun. Maaflah kalau ada ni kena. Hari ini beranak, esok tahun depan beranak, esok sampai 6 kali puasa, isteri tak sempat puasa, asyik beranak je.
Yang ini belum lepas daripada nyusu, yang ini pun dah datang lagi. Yang ini pun dia sampai dikepit kaki dengan empat-empat ni. Tak ada masa dia untuk apa? Untuk jaga diri. Yang engkau pun kedekut juga, atau kedekut. Bakhil. Nak beli skincare pun tak nak. Akhirnya asyik tengok anak dara orang, asyik tengok anak janda orang. Tengok isteri sendiri tak cantik. Engkau tak modal, cuba modalkan. Entah-entah isteri kau lagi cantik daripada orang di luar sana. Dan inilah terlibat dengan syahwat. Tengok. Cara macam ni, dan ini yang dibuat oleh apa? Biasanya kalau ahli maksiat dia tak buat macam ni. Dia terus maaflah pergi tempat pelacur settle cerita. Tapi orang-orang yang dah mengenal sunnah, ini yang jadi masalah dia. Bukan semua. Segelintir, tapi tak ada di Jawa Timur, di tempat lain ada. Akhirnya apa? Akhirnya pecah rumah tangga sendiri. Syahwat je diperturutkan. Rumah tangga rosak, anak pun tak terurus. Poligami dengan alasan mengikuti sunnah. Banyak sunnah Nabi yang tak buat, tapi poligami beria-ia sangat. Dan kalau ikut pun sunnah, pastikan ikut terma dan syarat. Solat witir berapa rakaat? Solat witir berapa rakaat? Ganjil. Bukan 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh. Betul tak? Yang penting ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka kepada yang ganjil-ganjil. Allah ganjil, suka kepada yang ganjil-ganjil. Jadi kalau 1 ganjil kan? Kalau 2 genap. Kalau 3 ganjil. Jadi ada pilihan jemaah. Nak 1 atau nak 3 tu je, jangan 2. Muslimat, akhwat-akhwat sana, jangan kecil hati pula. Ini Ustaz Muhammad ni apa benda jauh-jauh datang sini nak provok suami kita orang nak poligami. Tak. Saya nak bagi tahu rahsianya kepada para akhwat. Kalau suami-suami jemaah yang akhwat dia suka asyik cerita poligami, insya-Allah itu suami yang setia. Dia nak bagi panas isteri itu, nak bagi jealous je isteri itu. Dia tak berani pun, percayalah dengan saya. Tapi kalau ada suami-suami yang senyap-senyap je, hati-hati ni. Sebanyak ini bintang di langit, hanya 1 bintang kejora. Sebanyak ini wanita cantik, hanya engkau di hati saya. Hati-hati itu bro. Hati-hati sis. Itu yang jadi masalah. Ini senyap-senyap bahaya ni. Jadi biasalah dia suka. Memang lelaki itu kalau ceritanya kalau kumpul-kumpul pastilah poligami. Percayalah. Ya kan? Kalau perempuan, kalau kumpul-kumpul kebanyakan cerita kalau tak masakan, kalau tak barang kemas. Emas lah, inilah, rumah lah, pamer rumah lah. Itu sebab kadang-kadang emak-emak tu tengah makan apa? Panas. Nak tengokkan emas dia ni. Kalau lelaki dia tak bangga pun punya emas, malu. Tapi kalau kumpul-kumpul asyik cerita tentang poligami. Tak berani, tak ada pun, ya kan? Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, inilah kadang-kadang keadaan segelintir yang berlaku di tengah masyarakat kita. Akhirnya mereka ni fokus dengan syahwat. Solat witir itu ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang penting ganjil. Boleh tak aku nak solat witir, tapi buat witir di jam 10 pagi? Boleh tak? Boleh tak? Itu kan sunnah. Apa salahnya? Suka-suka akulah buat. Boleh? Tak boleh, bahkan berdosa. Mengada-ngada dalam Islam. Begitu juga dengan poligami jemaah. Dengan ta'adud macam tu juga. Kalaupun dia sunnah tapi kena ikut terma syarat. Kalau tak, jadi sumber dosa itu. Pastikan ikut terma dan syarat. Ada tak masuk kita syaratnya? Kalau masuk syaratnya, sila. Kalau tak masuk syarat, jangan. Kerana itu menjadi punca, menjadi apa? Terlibat dengan syahwat dan hujungnya masuk dalam neraka Allah SWT. Jadi tergoda dengan amalan syaitan tu, begitu tak? Kalau tak syubhat, syahwat. Lelaki kepada perempuan, perempuan kepada lelaki. Begitu juga jemaah. Jadi dan perempuan-perempuan cubalah mesra dengan
dengan suami, berlemah lembut dengan suami sendiri, jangan berlemah lembut dengan suami orang, apatah lagi sampai bercakap menyi-menyi. Tahu menyi-menyi? Ustaz, Ustaz tinggal di mana? Boleh macam ni? Tak boleh. Apatah lagi sampai mendesah, Ustaz. Okey. Boleh macam ni? Tak boleh. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan kamu cakap menyi-menyi. Tahu menyi-menyi? Tak boleh. Kerana apa? Dia menimbulkan fitnah kepada apa namanya? Kepada orang yang mungkin dia hatinya ada penyakit. Dan biasanya para ikhwan-ikhwan tu dia tak tertarik dengan wanita-wanita yang pakai yang maaf, berpakaian tapi separuh bogel tu. Dia tak tertarik pun. Dia tertarik dengan wanita yang pakai purdah, tambah lagi cakap menye-menye. Okey akhi. Baiklah, nanti kita cakap, kita sambung lagi ya. Betul. Ini yang membuat menjadi bahaya. Jadi jangan menjadi punca. Atau mungkin jemaah di antara jemaah ada yang online, niaga online Shopee atau semisalnya. Okey ya sayang ya, bagi lelaki. Kalau lelaki macam tu pondan je mak. Perempuan pun tak boleh, apatah lagi lelaki. Tapi jangan garang pula. Sila beli, kalau tak beli aku sembelih kau. Tangan macam tu. Jadi kalau jemaah punya kedai, datang customer, okey tuan, okey bapa, pakcik, nak beli apa? Cukup macam tu. Okey pakcik ya, apa yang boleh saya bantu? Jangan buat macam tu. Ini adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Dan ini akan menimbulkan syahwat. Menimbulkan syahwat kepada orang-orang yang mungkin di hatinya ada penyakit. Jadi orang yang dah mengenal sunnah tak selamat daripada godaan syaitan. Ingat, apa-apa yang dibuat oleh syaitan itu akan mengelincirkan kita ke dalam neraka Allah. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu akan apa? Akan mengelincirkan kita ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja. Apa tadi? Kalau tak digelincirkan oleh syubhat, pasti digelincirkan oleh syahwat. Hati-hati ketika kita buat tindakan, cuba pastikan yang ku buat ni betul tak? Yang ku buat ni betul tak? Kena pastikan. Okey? Allahu taala a'lam bissawab. Ada soalan jemaah? Ada soalan, hantarkan soalan ke depan. Kalau ada soalan. Masya-Allah ada. Ini soalan lelaki atau soalan perempuan ni? Okey, soalan pertama. Ustaz, bagaimana sikap jemaah solat zuhur dan asar yang imamnya bacaannya panjang sementara jemaah menunggu lama, akhirnya melamun dan mengkhayal? Ini imam ni. Imam mungkin baca surah Al-Baqarah kot, murajaah. Jadi imam, ini bukan di Masjid Nurul Sunnah. Masjid Nurul Sunnah tak, dia baca inna a'taina aja udah wal asri. Ringkas, padat, tepat, kan? Ini mungkin tempat lain kot, kan? Jadi untuk jadi imam bukan sahaja cukup baca Quran yang bagus, makharijul huruf yang bagus, kemudian hafalan yang banyak, tak cukup, tapi kena arif juga. Salah satu arif dalam hukum solat iaitu jangan murajaah dalam solat solat zuhur dan asar. Akan menyebabkan apa? Berkhayalnya jemaah. Kalau orang berkhayal jemaah, nanti orang tak khusyuk. Jangan menyebabkan orang tak khusyuk disebabkan kita. Hati-hati.
dan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah taala alam bissawab. Bismillah. Jenggot adalah sunnah. Yes. Tapi isteri tidak suka dengan jenggot suami yang panjang sangat. Bolehkah memendekkan jenggot untuk membahagiakan isteri kerana takut isteri berdosa melihat lelaki lain yang bukan mahram? Okey, sebenarnya dalam Islam kita dituntut apa dia? Uful liha. Maafkanlah janggut, maknanya biarkan dia tumbuh. Lalu kalau kita baca riwayat-riwayat lain, boleh tak memendekkan? Memang ada riwayat lain yang boleh memendekkan, itu pun selepas satu genggam. Selepas satu genggam, lebih daripada itu. Namun kalau dilebihkan panjang lagi, tak ada masalah. Yang penting bersih. Kalau pakai janggut tapi tak bersih, ini pun jadi menimbulkan fitnah. Yang sini panjang, yang sini pendek, yang sini itu tak boleh. Ya. Dan kemudian boleh tak memendekkan? Mendekkan hanya boleh sampai ni, apa namanya? Segenggam sampai sini saja. Kalau nak memendekkan juga. Dan kemudian untuk isteri, ingat para isteri, lelaki yang betul-betul handsome itu yang pakai janggut. Yang tak pakai janggut handsome tak? Tak. Fitrah lelaki berjanggut, fitrah lelaki. Fitrah perempuan tak berjanggut dan tak bermisai. Kalau ada perempuan yang berjanggut, cukur janggutnya. Kerana fitrahnya bukan berjanggut. Tapi kalau lelaki fitrahnya berjanggut. Kalau tak berjanggut, tahulah sendiri. Ya, maknanya dia dah melanggar daripada fitrahnya. Okey, Allah Taala alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ini ya, ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya berniat haji. Alhamdulillah. Porsi kursi berangkat tahun 2045. Berapa tahun tu? 20 tahun. Masya Allah lamanya. Saya berniat batalkan kerana masalah ekonomi. Apa saya berdosa? Kenapa batalkan niat haji? Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat baik kemudian tak sempat buat kerana terhalang, mungkin kerana uzur syar'i, maka pahala dia dah dapat. Jadi jangan batalkan niat haji. Cuma kalau nak batalkan mungkin kerana ada perkara yang lebih urgent. Yang lebih urgent mungkin ditunggu 20 tahun lagi, sementara ini perkara ni lebih urgent kan? Duit dah perlu, duit yang ada ini sedikit, terpaksa ditarik, tak ada masalah. Tapi niat haji jangan dibatalkan. Kerana kalau niat haji dibatalkan itu jadi masalah. Niat haji tak boleh dibatalkan. Cuma kalau porsi kursi ya. Pendaftaran itu dibatalkan kerana duit itu memang sangat diperlukan dan urgent, maka boleh diambil. Allah Taala alam bissawab. Tunggu dulu. Saya jawab soalan yang ada dari MM Channel je mah. Daripada Hardian, Ustaz, izin bertanya. Kita udah taat atas perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Berusaha maksimal tapi rezekinya masih sulit juga. Jazakallah khairan. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asih fa inna ma dzalika minhu istidraj." Apabila kamu melihat orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia banyak daripada kelebihan harta, duit melimpah ruah, pangkat tinggi, sementara wa huwa muqimun 'ala ma'asih, dia still buat maksiat, itu bukan nikmat tapi itu istidraj.
Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma. Janganlah orang yang ingkar kepada Allah itu Allah berikan tangguh yang banyak, kemudian itu baik untuk mereka. Tak. Allah bagi tangguh tu supaya mereka apa? Mereka bertambah dosa, akhirnya Allah binasakan mereka, bagi mereka azab yang muhin, azab yang hina. Jadi kalau seandainya kita buat ibadah, kita dah rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu rezeki kita masih susah, itu bukan tanda Allah bencikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala nak uji kita daripada arah yang kesusahan. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan, dengan kemiskinan ataupun dengan kekayaan. Itu semua ujian untuk orang beriman. Jadi Allah nak tengok kita berjaya tak melalui ujian tersebut, atau kita mengutuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Ada soalan lain? Tak ada, kita tutup lagi. Alhamdulillah. Tak ada? Habis? Dia kalau dah tutup tak ada buka lagi. Habis? Okey. Itu sajalah yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Jemaah fahamkan cakap saya tadi? Fahamkan isinya? Mungkin jemaah mungkin ada yang saya tengok, mungkin ada yang berkecil hati, ya aku niatnya nak poligami, sebab ustaz cakap macam tu jadi down saya tu. Jadi jemaah, ada lagi. Jadi jemaah, kalau seandainya apa yang kita kaji tadi, pastikan jangan sampai masuk kanan keluar kanan. Nanti tak ingat sikit pun apa yang disampaikan ustaz. Di channel Ana. Ada yang bertanya di channel Ana, tapi tak ada sampai pun. Tengok nanti. Izin bertanya Ustaz. Ya, sila. Kita ingin menyekolahkan anak-anak di sekolah yang sesuai sunnah, tapi biayanya mahal. Ini memang fenomena yang kita tak boleh kita nafikan. Tapi kalau nak murah pergilah ke Pekanbaru. Situ ada sekolah murah. Bahkan ada sekolah yang free. Sekolah murah pun ada, sekolah free pun ada. Tapi yang free tak banyaklah, kuota je sikit je. Yang murah banyak. Jadi kalau rasa mahal di sini, pergi ke sana. Okey, itu je lah jawapan saya. Sebab kadang-kadang keadaan negeri itu tak sama jemaah. Dikomparekan Sidoarjo dengan Jakarta tak sama. Mungkin mahal menurut orang Sidoarjo, menurut orang Jakarta itu murah sangat. Betul tak? Cuba kita tengok dulu apa masalah, di mana mahalnya dan berapa kadar hidup di sana. Jadi kena tengok. Jadi saya kalau bab ini memang susah nak jawab. Jadi yang jawab itu je jawabannya. Kalau sekolah itu mahal, cari yang murah. Sila pergi ke Pekanbaru, nanti saya tunjukkan tempatnya. Okey? Itu je jawapan. Oh, ni dia. Ni yang last lah, jangan ada soalan lagi ya. Bagaimana dengan orang ni soalan jemaah ni masuk ke channel. Bagaimana dengan orang yang mengaku mengikuti sunnah, justru sering merendahkan orang-orang yang menghafal Quran dan belajar tahsin Quran dengan dalil tidak bisa baca Al-Quran tidak mengeluarkan dari manhaj salaf, dan pembunuh Ali bin Abi Thalib seorang hafal Quran. Siapa kata tak mengeluarkan daripada manhaj salaf? Itu persepsi dia. Manhaj salaf tu apa? Yang mula-mula berpegang teguh, walladzina yumassikuna bi kitabillah, yang berpegang teguh dengan kitab Allah. Nak berpegang teguh dengan kitab Allah macam mana? Mulanya dengan belajar baca.
kemudian berusaha untuk menghafalkan biqadri mastata'tum, bergantung kepada kemampuan, kemudian tadabburkan, lalu diamalkan. Ini semuanya berkaitan dengan manhaj salaf. Siapa kata tak mengeluarkan daripada manhaj salaf? Bermakna dia tak tahu apa itu manhaj salaf. Lalu bagaimana dengan pembunuh Ali bin Abi Talib? Memang ada orang terpesong, orang penghafal Quran terpesong, orang yang tak hafal Quran pun juga terpesong. Baru kajian kita tadi. Orang tak mengenal sunnah pun terpesong, oleh orang yang mengenal sunnah pun juga terpesong. Sebab apa? Sebab syaitan tak pernah tinggal diam. Itu yang pembunuh Ali dah terpesong. Oleh sebab apa? Oleh sebab kerana dia mungkin niatnya tak betul. Jadi bukan hafal Qurannya disalahkan, bukan tahsin Qurannya yang dipertikaikan. Itu niat dia yang salah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu dengan niat dan orang akan memperoleh atas apa yang dia niatkan. Kerana ada segelintir orang yang menuntut ilmu, yang menghafal Quran kerana tunjuk kalau saya itu qari, kalau saya itu paham Al-Quran, atau nak mengajak orang lain berjidal, atau merendahkan orang lain. Ada yang seperti ini. Jadi niat yang salah menyebabkan berkesan kepada tindakan dan ucapan dia. Jadi bukan tahsinnya yang salah, bukan hafal Quran yang salah. Yang salah siapa? Niat orang yang pernah berbuat seperti itu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, jangan pula seperti itu. Untuk apa kita jadi orang Islam? Ramai itu orang Islam pencuri. Ya kan? Untuk apa jadi orang Islam? Ramai itu orang Islam pencuri juga. Bagus jadi agama lain. Orang Islam ada pencuri, orang kafir pun ada pencuri. Jadi jangan hanya sekedar melihat orang kafir, orang Islam pencuri, kemudian kita kata buruknya Islam. Bukan Islam yang buruk, individu dia yang buruk. Boleh faham maksudnya? Begitu caranya. Bermakna orang seperti ini orang yang dah digelincirkan oleh syaitan. Kasar sangat syaitan tak? Lembut sikit. Syaitan. Okey. Allah Taala alam bisawab. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada pagi ini. Saya ucapkan jazakumullah khairal jazak kepada pengurus Masjid Nurul Sunnah Sidoarjo, Jawa Timur, dan juga tuan imam kita dan seluruh para pengurus yang lain yang sudi mengizinkan saya duduk di tempat ini. Dan kemudian saya ucapkan juga jazakumullah khairal jazak kepada semua jemaah yang sudi bersabar dengar kajian ini sampai habis. Sekarang saya nak tanya kepada jemaah pernah tengok saya tak sebelum saya datang sini? Pernah? Sebelumnya pernah tengok muka macam ni, handsome macam ni, pernah tengok tak? Tak, saja je cuma. Jadi bermakna jemaah ini memang ahli Quran. Asyik tengok Quran je. Tapi yang biasanya tengok sosmed, insya-Allah muka saya akan selalu nampak. Kalau tengok sosmed lah, kalau tak bermakna asyik tengok Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu je hari-hari. Saya ucapkan jazakumullah khairal jazak kepada semua jemaah yang bersabar hadiri kajian ini sampai habis, dan jazakumullah khairal jazak. Dan saya ucapkan kepada tim saya semua dan juga tim Go Hijrah yang menjayakan safari dakwah ini, yang mungkin saya tak mampu membalas kebaikan antum semua, tapi ingat, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik walaupun ia kecil. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kecil pun akan dipandang oleh Allah dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan seluruh para penontonnya, Allah kekalkan nikmat sunnah ini hingga ke akhir hayat. Dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semuanya bukan hanya dipertemukan di dunia, tapi Allah pertemukan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang boleh saya kongsikan, sebab saya sekejap ni nak lari ke iPod dan kejap lagi nak flag. Ini hari terakhir safari dakwah saya. Saya sudah hari Kamis di sini. Bukan di sini, maksudnya di Jatim ni. Saya semalam hari Kamis Mojokerto, hari Jumaat Sabtu di Surabaya, Ahad di Sidoarjo. Itulah. Tak tahulah lagi bila masanya lagi. Okey. Kalaupun tak jumpa lagi, kajian saya selalu ada. Saya selalu esok malam pun ada lagi, subuh pun ada lagi. Tapi di channel saya. Jadi tulis di Facebook ke, di IG, di TikTok, di YouTube, tulisnya nama saya ni macam ni, Muammar Ma'ruf. Tengok, follow, like and share. Gitu. Nanti menjadi amal jariah insya-Allah. Tengok,
free, tak dikenakan charge bayaran walaupun 1 sen. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tengok cukup jam 10.30 kan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.